Selamat pagi murid-murid, kita jumpa lagi dalam tema yang kedua, Insan Terdidik Negara Sejahtera. Dalam tema ini, kita akan lihat makanan yang sesuai untuk minda dan bagaimana konsep bilik darjah pada masa hadapan, semuanya bersama cikgu selepas ini. Tolong gariskan usaha-usaha mengukur. Cara dia sama je. Berikan maksud rangkai kata arus kemajuan. Sebelum kita mempelajari dengan lebih dalam, kita akan lihat info bestari. Terdapat dua perbezaan sebutan perkataan, iaitu homograf, bermaksud perkataan yang ejaannya sama tetapi sebutannya berbeza. Sebagai contoh, perang, iaitu pertempuran. Satu lagi adalah perang, yang disebut sebagai warna. Perkataan yang ejaannya berbeza tetapi sebutannya hampir sama, yang dikatakan homofon. Sebagai contoh, bank. Satu lagi adalah bank. Murid-murid, hari ini kita akan lihat makanan sehat otak cergas. Makanan untuk meningkatkan keupayaan ingatan. Otak akan bekerja lebih lancar dan berkesan dengan bantuan vitamin. Yang berikut ialah vitamin yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan keupayaan otak. Vitamin untuk minda. Tiamin B1 diperlukan untuk penghadaman karbohidrat, ditukarkan menjadi gula dan memberikan tenaga kepada otak. Diperoleh daripada makanan seperti oat dan sesetengah jenis ikan. Niacin B3. Antara sumber makanan yang membekalkan vitamin ini termasuklah ayam dan mentega kacang. Vitamin jenis ini berfungsi sebagai pengukuh keupayaan mental. Pyridoxine B6. Vitamin jenis ini berfungsi menghasilkan ketenangan diri. Antara sumber makanan yang patut diambil ialah hati dan buah-buahan seperti pisang. Cobalamin B12 membantu pembentukan sel-sel darah yang menyalurkan oksigen ke otak. Kekurangannya menyebabkan kita kerap lupa, keliru dan tertekan. Terkandung dalam susu, hati dan keju. Calciferol D bertugas menyebatikan kalsium dan magnesium. Penting untuk pertumbuhan mental serta sel-sel saraf dalam tubuh. Boleh didapati daripada cahaya matahari dan makanan berasaskan susu. Vitamin yang terakhir ialah tocopherol E, berfungsi mengarahkan sel saraf menggunakan oksigen dengan teratur. Antara makanan yang mengandungi vitamin ini termasuklah gandum dan bijirin. Murid-murid, mari kita lihat kata terbitan terbagi kepada 4, awalan, akhiran, apitan dan sisipan. Apa itu kata terbitan? Kata terbitan ialah hasil daripada penggabungan kata dasar dengan imbuhan-imbuhan awalan, akhiran, apitan atau sisipan. Merupakan proses menggandingkan imbuhan pada kata dasar. Kata dasar bagi kata terbitan ini terdiri daripada beberapa jenis. Yang pertama, kita akan lihat kata akar. Bentuk morfem terikat yang belum mencapai taraf kata dan tidak berimbuhan. Contohnya, kata akar adalah tawa. Kata terbitannya adalah tertawa. Tapa. Jadi kata terbitannya adalah pertapaan. Seterusnya kita akan lihat kata tunggal. Kata tunggal, perkataan yang dibentuk oleh satu morfem bebas, tidak berimbuhan dan bukan berbentuk kata jamak. Contohnya, kata tunggal yang pertama ialah cat. Kata terbitan mengecat. Seterusnya kata tunggal pakai, dipakaikan. Kata terbitan, perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. Contoh, kata terbitan berangkat, kata terbitan keberangkatan.
Seterusnya kita akan lihat kata majmuk atau rangkai kata. Perkataan yang dibentuk oleh dua morfem bebas atau lebih. Contoh, ibu bapa, kata terbitan keibubapaan. Tanggungjawab, kata terbitan bertanggungjawab. Seterusnya kata ganda, bentuk perkataan yang mengalami proses pengulangan kata. Sebagai contoh, kata ganda cantik-cantik, kata terbitan mencantik-cantikkan. Kata ganda seterusnya jauh-jauh, kata terbitan berjauh-jauhan. Seterusnya kita akan lihat awalan kata nama. Awalan kata nama dalam bahasa Melayu ialah pen, pe, per, ke dan juru. Kita akan lihat satu persatu. Awalan pen. Awalan pen terdiri daripada 4 bentuk iaitu pe, pem, pen, peng. Untuk yang pertama, awalan pen menjadi pe apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf seperti M, N, NY, NG, RL dan W. Contoh masak, pemasak, naik, penaik, nyanyi, penyanyi. Awalan pen menjadi pem apabila penggabungan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf B dan perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf B, F, P dan V. Sebagai contoh, baca, pembaca, beri, pemberi. Perkataan pinjaman sebagai contoh boikot, pemboikot, proses, pemproses. Seterusnya, pen menjadi pen apabila bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf D, C, J, SY dan juga Z dengan perkataan pinjaman yang kata dasarnya bermula dengan huruf T dan S. Sebagai contoh, dapat, pendapat, datang, pendatang. Perkataan pinjaman, tadbir, pentadbir, terjemah, penterjemah. Seterusnya, pen menjadi peng apabila digabungkan dengan kata dasar yang bermula huruf-huruf G, KH, H, bunyi-bunyi konsonan dan A, E, I, O, U, bunyi-bunyi vokal. Kita lihat yang pertama, hubung, penghubung, ikat, pengikat. Dan awalan pe berbeza dengan awalan pen kerana diimbuhkan kata dasar tertentu, tiada perubahan bentuk pada huruf awal kata dasar tersebut. Tunjuk, petunjuk, sakit, pesakit. Seterusnya, awalan per. Awalan per boleh diimbuhkan pada kata nama dan kata kerja tanpa melibatkan perubahan bentuk pada huruf awal kata dasar tersebut. Sebagai contoh, tapa, pertapa, buru, perburu. Awalan ke apabila diimbuhkan pada kata dasar tertentu tidak melibatkan perubahan bentuk pada huruf awal kata dasar tersebut. Sebagai contoh, yang pertama, hendak, kehendak, kasih, kekasih. Awalan juru boleh diimbuhkan pada kata nama dan kata kerja tanpa melibatkan perubahan bentuk pada huruf awal kata dasar tersebut. Bahasa, juru bahasa, hias, juru hias. Awalan kata kerja dalam bahasa Melayu ialah men, ber, ter, di, memper, diper. Awalan men menghasilkan kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Awalan ini mempunyai alomorf iaitu me, mem, men dan meng yang dijelaskan seperti berikut. Yang pertama, awalan men, naik, menaik, masak, memasak, nganga, menganga, nyanyi, menyanyi, rawat, merawat, lawan, melawan, wangi, mewangi. Bagi kata dasar yang bermula dengan huruf P, T, K dan S, huruf-huruf ini akan digugurkan apabila diimbuhkan pada awal men. Sebagai contoh, pegang, memegang, tekan, menekan, kunyah, mengunyah, saji, menyaji. Awalan men menjadi mem apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf B dan kata pinjaman yang bermula dengan huruf F, P dan V.
beza, membeza, fitnah, menfitnah, pamer, mempamer, veto, memveto. Awalan men menjadi men apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan D, C, J, S, Y dan Z dan kata pinjaman yang bermula dengan huruf T dan S. Sebagai contoh, dalam, mendalam, cipta, mencipta, jerat, menjerat, syarah, mensyarah, ziarah, menziarah. Seterusnya, awalan men menjadi meng apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf G, GH, KH, H bunyi konsonan, A, E, I, OU bunyi vokal dan kata pinjaman yang huruf awalnya bermula dengan huruf K. Berikut adalah contoh-contoh tersebut. Awalan ber. Awalan ber mempunyai satu alomorf sahaja, iaitu ber yang boleh diimbuhkan pada semua bentuk kata dasar. Ekor, berekor, angka, berangka, tahan, bertahan, depan, berdepan. Apabila ber diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf R, satu daripada R tersebut akan digugulkan. Sebagai contoh, renang, berenang, rehat, berehat. Awalan ter mempunyai satu alomorf sahaja, iaitu ter yang boleh diimbuhkan pada semua bentuk kata dasar. Atas, teratas, duduk, terduduk. Apabila ter diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf R, satu daripada R tersebut akan digugurkan. Rentang, terentang, rancang, terencang. Awalan D. Awalan D boleh digabungkan dengan semua bentuk kata dasar untuk mewujudkan kata kerja ayat pasif. Marah, dimarah, tuduh, dituduh. Awalan memper. Awalan ini hanya mempunyai satu alomorf, iaitu memper. Cantik, mencantik, taruh, mempertaruh. Awalan diper. Awalan ini mempunyai satu alomorf, iaitu diper. Hamba, diperhamba, jelas, diperjelas. Dan seterusnya, awalan kata adjektif. Awalan ter. Awalan ter apabila digabungkan dengan golongan kata adjektif akan membentuk kata adjektif juga. Murah, termurah, baharu, terbaharu. Dan awalan seterusnya, se. Awalan se apabila digabungkan dengan golongan kata adjektif akan membentuk kata adjektif juga. Cantik, secantik, baik, sebaik. Murid-murid, sila baca teks pidato dengan sebutan dan intonasi yang betul, nada yang sesuai serta kepantasan yang wajar. Kedua, kenal pasti 5 kata terbitan bagi setiap kategori bentuk yang terdapat dalam petikan ini. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada saudara pengerusi majlis, para hakim yang bijaksana, tuan pengetua, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Bertemu kita di arena pidato dengan tajuk pidato Bilik Darjah Masa Hadapan, pengajaran berkesan yang akan saya kupas pada pagi yang mulia ini. Hadirin dan hadirat yang dihormati, sebelum meneruskan pidato ini, saya terlebih dahulu akan menjelaskan maksud perkataan yang menjadi mauduk pidato saya. Bilik darjah bermaksud bilik atau tempat untuk belajar, manakala masa hadapan pula merujuk gambaran tentang kehidupan kita pada masa akan datang. Pengajaran berkesan pula bermaksud proses terancang yang menyediakan dan mewujudkan suasana yang sihat bagi menggalakkan murid untuk terus belajar. Ringkasnya, bilik darjah masa hadapan ialah bilik darjah yang memenuhi keperluan generasi masa hadapan. Terdapat beberapa kelebihan bilik darjah masa hadapan yang membolehkan pengajaran yang berkesan dijalankan.
Hujah pertama saya berkisar tentang bilik darjah bukan lagi bilik 4 segi yang statik dengan perabot sahaja. Bilik darjah masa hadapan dilengkapi dengan papan tulis interaktif, pembesar suara dan komputer. Bilik darjah masa hadapan yang lebih canggih mempunyai kemudahan seperti meja digital, guru robot dan visual reality goggles. Oleh yang demikian, murid tidak lagi hanya duduk di satu tempat tetapi boleh bergerak ke segenap bilik darjah mengikut keperluan pembelajaran. Murid bebas mencari maklumat dengan segala teknologi pembelajaran terkini yang disediakan. Hadirin dan hadirat sekalian, hujah saya yang kedua berlandaskan penyataan bahawa tiada lagi papan tulis apatah lagi papan kapur untuk murid-murid. Bilik darjah masa hadapan memanfaatkan semaksimum mungkin penggunaan papan pintar. Papan ini menggunakan teknologi layar sesentuh yang menjadikan pembelajaran lebih interaktif. Dengan menggunakan pen atau jari, murid dapat mempersembahkan idea dengan menggunakan imej yang dapat digerakkan di layar. Guru pula dapat menayangkan audio dan visual yang berkualiti tinggi. Dengan menggunakan sumber daripada internet secara terus, tugas guru di bilik darjah tidak lagi terbatas hanya pada buku teks semata-mata. Dua hujah telah saya kupas menyusul hujah saya yang terakhir, iaitu guru hanya sebagai fasilitator di dalam bilik darjah. Konsep belajar pada masa hadapan memerlukan guru menyediakan banyak pilihan proses pembelajaran yang luas. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber murid untuk mendapatkan maklumat. Guru mestilah berupaya menjadi pembimbing atau pemudah cara kepada murid. Guru boleh menyediakan pelbagai aktiviti yang menggunakan teknologi terkini untuk mencapai objektif pembelajaran. Sebagai contoh, dalam aktiviti mengenai puisi, sekumpulan murid memilih untuk membuat puisi musikal. Mereka mencari dan menganalisis puisi yang sesuai melalui internet. Selepas itu, puisi tersebut dipersembahkan dalam bentuk lagu dan disiarkan melalui radio sekolah. Hadirin dan hadirat yang budiman, kesimpulannya, dunia pendidikan mengalami perubahan yang pesat sesuai dengan perkembangan dunia dalam era industri 4.0. Oleh yang demikian, para pendidik di negara ini mestilah bersedia untuk menghadapi perubahan ini dengan berfikiran positif. Segala perubahan yang berlaku diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran pula diharap dapat melahirkan rakyat Malaysia yang berpengetahuan dan berketerampilan dalam penggunaan teknologi terkini. Malam indah, bintang berkelipan, langit cantik di tengah segara, di bilik darjah masa hadapan, insan terdidik, negara sejahtera. Sekian, terima kasih. Murid-murid, begitulah cara anda berpidato. Murid-murid, mari mencuba. Selepas anda baca pidato tersebut, sila kenal pasti 5 kata terbitan bagi setiap kategori bentuk yang terdapat dalam petikan. Terima kasih dan selamat belajar. Tolong gariskan usaha-usaha mengukur. Cara dia sama je. Berikan maksud rangkai kata arus kemajuan.